atau dipanggil juga dengan surah Bani Israel ayat yang pertama. Fadil, sahabat yang dikasihi, sahabat pengurusi majlis, merangkap pengurusi surau Raudatul Firdaus yang dikasihi kru ataupun barisan dan kuasa dan seterusnya, para alim ulama, muslimin dan muslimat, dan tak lupa juga kepada rakan talk show saya pada malam ni. Malam ni kita tidak ada moderator. Jadi kita buat talk show. Dia kalau tak ada moderator ni senang, ikutlah penceramah berapa jam nak cakap malam ni. Kan? Jadi yang berbahagia sahabat kita, pengguru kita, sahabat saya yang berbahagia, Ustaz Haslin atau dikenali dengan Ustaz Bollywood. Nama sebenar dia Ustaz Haslin, Ustaz Haji Haslin bin Bahrain. Dulu dikenali dengan Imam IKS. Imam IKS, masa dengar? Imam Masjid Kuala Selangor. Itu IKS nama dia. Sekarang ni tak ada IKS dah. Dia dipanggil dengan Ustaz Bollywood. Jadi tuan-tuan para hadirin sekalian, ni nak cerita, tanya Ustaz Haslin ni. Tuan-tuan, apa hikmah dia Ustaz? Sebelum Nabi SAW di Isra' wa Mi'rajkan ni, Allah Ta'ala perintahkan Jibril ni ambil air zam-zam, belah dada dia, kemudian cuci hati dia. Dan hati manusia ni yang merupakan 5 komponen yang ada dalam tubuh manusia ni Ustaz. Yang pertama, Allah Ta'ala ceritakan manusia sebaik kejadian, ada akal, ada roh, ada jasad, ada nafsu dan hati. Dan hati inilah yang boleh kita sama-sama nak kongsikan supaya perjalanan Isra' wal Mi'raj ni betul-betul kita dapat menyelusuri gerbang alam baik. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ustaz Datuk Nizam, rakan panelis gandingan pada malam ini, merangkap juga walaupun disebut tak ada moderator, tapi secara tak langsung dia soal saya mana dia moderator lah. Cuma dia tak perasan diri dia tu siapa. Ya, kita dah kata tadi tak ada moderator, tapi dia tanya soalan kebak hati. Jadi dia merangkap dua dalam satu lah. Dia panel, dia moderator. Baik, dan kepada yang berbahagia pihak pengurusan Surau Raudatul Firdaus, Alam Budiman, ahli-ahli Jatuh Kuasa Takbir Surau, tuan-tuan imam bila siap, dan semualah saf kepimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, bulan ini memang bulan Rajab, tak dinafikan dah. Bulan yang selalunya kalau kita lihat bulan ini bulan agung, bulan yang suci, bukan setakat kita orang Islam, bahkan amalan bulan suci agung ni juga telah pun diterima ataupun telah pun dimulakan oleh orang-orang jahiliah lagi, mengatakan bulan-bulan agung, cuma perayaan mereka itu adalah tidak bertepatan dengan apa yang disyariatkan ataupun disunnahkan oleh Nabi SAW. Jadi alhamdulillah, cuma satu benda kadang-kadang masyarakat tak berubah lagi duk cerita barang siapa membagi tahu malam ni malam Rajab terselamat dari neraka, semua itu semua bohong. Ingat salah guna. Ya, jangan pandai-pandai sebut Nabi kata, Nabi tak nak kata pun. Tu hadis maudhu' dah keluar jelas dah. Ya, syak fatwa ke apa semua keluar dah. Kenapa orang suka buat macam tu? Barang siapa mengatakan malam ni adalah malam pertama Sya'ban, bebas daripada api neraka, itu semua maudhu' palsu. Tentu zaman canggih ni jangan percaya karut-marut lagi. Ya, dulu bulan puasa siapa tarawih malam pertama dapat keampunan, malam kedua dapat ganjaran, malam tiga bebas api neraka, malam keempat siapa tak datang dah. Sebab apa? Sebab ada bebas 3 malam.
Ini semua mangkuk-mangkuk hayun yang suka nak ghulu dalam ibadat. Ghulu dalam ibadat. Buanglah benda ghulu ni, amal apa Nabi suruh sudah. Ya, malam pertama dapat ini, saya balik Pakistan, ingat di 1994. Saya balik tengok dekat masjid-masjid surau semua ada satu poster khas fadilat tarawih. Saya nak tegur, dia takut Ustaz. Sebab apa? Di Malaysia ni kalau tegurnya dia pecok dengan perlik. Nampak tak? Ini standard di Malaysia ni, ya kan? Saya pun takut juga, cak kurang pelih, aku tulis ceramah Selangor. Saya kata, ya Allah, ini tak betul ni, kita dah kaji hadis ni palsu, mungkarul hadis yang paling bohong orang senang cerita. Tiba-tiba satu hari tu, TV3 malam tu, tahu yang sama juga kisah saya, buletin TV3 tu, kita ke Suara Mufti tentang Ramadan. Ada 5 minit ni. Kan berita tu, cerita tu ada. Masa tak ditaja oleh Bema Amalat itu semua. Maka antara disebut ialah bahawasanya fadilat itu siapa ingat? Al-Marhum Datuk Hashim Yahya Mufti Kuala Lumpur. Arwah. Bisa tengok saya kata apa? Alhamdulillah. Selamat aku lepas aku cerita betul-betul. Menggunakan berkata TV3 lebih hadis daripada yang lain. Berkata TV3 pada sekian. Dia nak ceritanya benda tu banyak palsu kita amal. Dalam episod Surah Al-Arab banyak ada di maudhu'. Cerita macam-macam. Dan ada beberapa hadis sahaja yang kata Nabi nampak tu bukan hadis Islam Arab, tapi hadis tu Nabi mimpi. Hadis Bukhari saya mengajar hadis sebut dalam ada bermufrad disebut. Saya mengajar habis kitab tu kat masjid saya 8 tahun. Nak beritahu benda-benda ni adalah orang kata apa ni, kadang-kadang hadis tu tak ada kait dalam peristiwa Isra Mi'raj. Hadis tu mimpi Nabi kan, malam tadi aku bermimpi aku nampak sekian contoh hadis. Tu mimpi Nabi. Tak boleh nak relate dengan Isra Mi'raj. Contoh orang tanya berapa kali? Adakah sekali saja bedah Nabi? Kalau orang mengaji tetap dikatakan hampir 4 kali Nabi dibedah hati dia. 4 tahun, 10 tahun jadi Nabi dan Isra Mi'raj. Dalam hadis Muslim, waktu itu umur Nabi 10 tahun. Hadis sama aja. Maksud dia, belah nada Nabi ni bukan waktu Nabi Isra Mi'raj. Ada beberapa kali riwayat. Walaupun khilaf, tapi ada dalil-dalil yang sahih. Orang tanya soalan, adakah dibedah dengan ais salju? Apa nama tu? Saji. Air saji. Memang ada riwayat mengatakan air saji, tapi yang paling kuat mengatakan adalah bitistin min zahabin, dibawa kepada aku dengan satu bejana daripada emas yang mamlu'atun bima'i zamzam, diisi dengan air zamzam. Maka dah hadis Muslim telah menolak pandangan yang lain. Memang hadisnya adalah menyatakan air zamzam. Ini nak cerita kepada saya, kadang-kadang jangan salah faham pula. Jangan salah faham. So nak begitu boleh soalan moderator yang merangkap panel tadi ni, ngada-ngada betul. Jadi tuan-tuan, saya sebenarnya hampir lupa. Saya tidur tadi, sebenarnya saya sakit kepala sekarang ni. Saya duduk menguak tu, elok dia menguak sebab nak buang kita punya apa, mungkin wallahualam. Saya tidur petang, itu amalan saya. Sebab bila saya ada program malam, saya kena tidur petang. Sejak daripada warded dan discharge pada 2017, 4 bulan saya di hospital. Satu amalan saya ialah bila belakang saya ni ada skru, ada 6 batang sepanjang colek gigi tu. Kemudian ada di saya ada 2 titanium dah buang. Jadi dia petang dia kena tidur Ustaz. Maksud dia rehat. Saya bangun sakit kepala. Semalam pun saya mangkit tidur sikit. Saya kata apa sakit kepala? Mungkin wallahualam cara tidur letih, stres. Saya pergi cek pun hari Selasa, doktor pakar kata, Ustaz, darah tinggi 124, atas 80, bawah 80. Macam orang muda. Ustaz stres kot. Kan? Ustaz stres kot. Saya kata, ada ke stres? Kata, ya Ustaz dia fikir begini. Kita boleh jadi kot stres itu dan sebagainya. Stres dengan negara kita hari ini pun cik juga. Kan? Kan? Jadi, tak mustahil lah stres dengan itu. Apalah kata belakang. Cuma Ustaz Datuk Nizam tanya soalan tentang apa relate
relate antara hati dengan Surah Mi'raj. Dan Ustaz sebut 5 benda tadi kan, ujungnya hati. Cuma hati ni betul, roh ke apa benda ke kan, akal buat ibu, semua batal sebab hati. Hati ni kecil ya. Cuma tak ada orang timbang lah, tak tahu mungkin kalau ada Google tengok berapa berat hati kita kalau ditimbang dengan gram. Hati lembu kebau tu kita timbang lah, orang jual. Jadi dengan hati yang kecil ini, Nabi beri pesanan kepada kita bahawasanya kalau dia okey, semua okey. Roh ke, jasad ke, akal ke, whatever ke, semua okey. Tapi kalau dalam ni tak okey, dia KO, maka semua KO. Senang je. Contoh, mak mentua maki menantu dalam drama 7 Hari Mencintaimu. Iaitu Mak Leha bergaduh dengan Mia. Mia ni mulut jahat juga. Mia ni berkahwin dengan anak Mak Leha namanya Dr. Khuzairi. Ayahnya Pak Samad yang sekarang betul-betul real jadi bapa mertua Samsul. Sul. Yang menceraikan Puteri Sarah tu. Dan Alhamdulillah Puteri Sarah pun dah jumpa Pak Ua dia. Dia bakal tahu bila masa. Ya, nak cerita apa dia? Orang kata ustaz, lalu bila Mak Leha ni contoh ni, sinopsis lah. Mak Leha ni dia maki Mio. Apa kata Pak Samad? Yang berlakon, yang Kaza berlakon orang Perak dia. Mia. Walaupun mulut mak macam itu, tapi hatinya baik Mia. Abah duduk dengan mak 45 tahun sudah. Walaupun mulut dia macam itu, tapi hati dia baik. Jadi, rupa-rupanya orang tu tengok, dia dengar hadis yang saya baca. Dia hantar kat saya. Sebab tu saya kena tengok. Dia kata, gemar apa? 7 Hari Mencintaimu yang kedua. Cari dalam apa nama tu, YouTube. Cerita dia bila dia maki tu, statement, apa nama Pak Samad tadi ni. Dia kata, Ustaz, saya pernah dengar ceramah Ustaz. Ustaz buat satu hadis yang dilagukan, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Saya lagukan ni, dia bakal guru tu memang hadis. Tidak lurus, tidak cantik iman seseorang hamba, sehingga cantiklah dulu apa yang ada dalam hatinya. Tidakkan cantik hati seseorang itu, sehingga cantiklah apa yang dipertuturkannya. Kalau mulut suka maki orang, bermakna hatinya jahat. Kalau mulut suka mengumpat orang, makna confirm hatinya jahat. Kalau mulut suka buat ketenakan orang, maka bermakna hatinya jahat. Kalau tangan dia tulis dekat Facebook benda mengata maki orang, bermakna automatically hati dia jahat. Saya masalah. Dalam hadis Muslim sebut apa? Bila malaikat Jibril ambil hati Nabi, tunjuk ada sikit hitam. Wahai Muhammad, ini merupakan tempat syaitan bersarang. Apa maksud dia? Kalau Nabi pun ada sekelumit warna hitam itu tanda syaitan bersarang, lagikan orang alam budiman. Faham tak faham? Jangan kecil hati. Jangan perasalah you all bagus sangat. Sama depan ni pun. Dalam hidup kita, Mak Saleh kata be the best, don't feel the best. Dalam hidup kita nak elok tak elok ni, you kena buat pastikan yang habis baik. But don't feel you are the best. Jangan perasan you ni baik sangat. Baru kita we are the best of the best in the world. Syaitan, iblis, pasti rasa baik kan? Kan? Asjuduni Adam. Kau nak suruh aku sujud dekat Adam? Uis Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar.
Asjudu li Adam. You suruh aku sembah Adam, sujud Adam. Hey, who am I? Who is Adam? Pasal apa? उसके दिल के अंदर बहुत खराब हो गया. दिल तो पागल है, समझे ना? आपका जॉब नहीं कर सकते हो. क्यों? आपका दिल खराब हो गया. नहीं. Iblis apa agak? Kena iblis apa? Orang alam beriman, iblis apa? Iblis pun juga tak kenal. Iblis ni sebaik-baik makhluk, setaat-taat makhluk, tapi kerana ada sedikit sekelumit sombong. Who is Adam? And you know who am I? Asjudu li Adam. You nak suruh saya sujud dekat Adam? Dah dia bertanah yang busuk yang aku pergi ambil dekat dunia orang. Aku buat dia made from api, bro. Pasal apa? Sebab syaitan ini dia suka menyarankan sombong dalam hidup kita. Kan? Apa nama? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari nanti, akhirat nanti, tak ada benda yang boleh tolong kita. Anak, mak, bapak lari, mencirik-cirik lari. Illa istisna. Man humul mustasna? Siapa kecuali dia? Siapa yang dikecualikan? Man atallaha biqalbin salim. Mereka yang datang bertemu Allah dengan hati yang baik. Buang kita punya apa, mungkin wallahualam, saya tidur petang, itu amalan saya. Sebab bila saya ada program malam, saya kena tidur petang. Sejak daripada warded dan discharge pada 2017, 4 bulan saya di hospital. Satu amalan saya ialah bila belakang saya ni ada skru, ada 6 batang sepanjang colek gigi tu. Kemudian ada di saya ada 2 titanium dah buang. Jadi dia petang dia kena tidur saat. Maksud dia rehat. Saya bangun sakit kepala. Semalam pun saya mangkit tidur sakit kepala. Saya kata, saya apa sakit kepala? Mungkin wallahualam, cara tidur, letih, stres. Saya pergi cek pun hari Selasa, doktor pakar kata, Ustaz, darah tinggi 124, atas 80, bawah 80. Macam orang muda. Ustaz stres kot. Kan? Ustaz stres kot. Saya kata, ada ke stres? Kata, ya Ustaz dia fikir begini. Dia kata, boleh jadi kot stres itu dan sebagainya. Stres dengan negara kita hari ini pun cik juga. Kan? Kan? Jadi tak mustahil lah stres dengan apa nama itu. Tak apalah cerita belakang. Cuma Ustaz Datuk Nizam tanya soalan tentang apa relate antara hati dengan Surah Mi'raj. Dan Ustaz sebut 5 benda tadi kan, ujungnya hati. Cuma hati ni betul, roh ke apa benda ke kan, akal buat ibu, semua batal sebab hati. Hati ni kecil ya. Cuma tak ada orang timbang lah, tak tahu mungkin kalau ada Google tengok berapa berat hati kita kalau ditimbang dengan gram. Hati lembu kebau tu kita timbang lah, orang jual. Jadi dengan hati yang kecil ini, Nabi beri pesanan kepada kita bahawasanya kalau dia okey, semua okey. Roh ke, jasad ke, akal ke, whatever ke, semua okey. Tapi kalau dalam ni tak okey, dia KO, maka semua KO. Senang je. Contoh, mak mentua maki menantu dalam drama 7 Hari Mencerita Ilmu. Iaitu Mak Leha bergaduh dengan Mia. Mia ni mulut jahat juga. Mia ni berkahwin dengan anak Mak Leha namanya Dr. Khuzairi. Ayahnya Pak Samad yang sekarang betul-betul real jadi bapa mertua Samsul. Sul yang menceraikan Puteri Sarah tu. Dan alhamdulillah Puteri Sarah pun dah jumpa Pak Ua dia. Dia bakal tahu bila masa. Ya, nak cerita apa dia? Orang kata ustaz, lalu bila Mak Leha ni contoh ni, sinopsis lah, Mak Leha ni dia maki Mio. Apa kata Pak Samad yang berlakon, yang Kaza berlakon orang Perak dia. Mio. Walaupun mulut mak macam itu,
tapi hatinya baik. Ya. Abah duduk dengan mak 45 tahun sudah. Walaupun mulut dia macam tu, tapi hati dia baik. Jadi rupa-rupanya orang tu tengok, dia dengar hadis yang saya baca. Dia hantar kat saya. Sebab tu saya kena tengok. Dia kata, "Gemar abang, 7 hari mencintaimu yang kedua." Cari dalam apa nama tu, YouTube. Cerita dia bila dia maki tu, statement apa nama Pak Samad tadi ni. Dia kata, "Ustaz, saya pernah dengar ceramah Ustaz. Ustaz buat satu hadis yang dilagukan. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Saya lagukan di belakang lagu dulu tu memang hadis. Tidak lurus, tidak cantik iman seseorang hamba, sehingga cantiklah dulu apa yang ada dalam hatinya. Tidakkan cantik hati seseorang itu, sehingga cantiklah apa yang dipertuturkannya. Kalau mulut suka maki orang, bermakna hatinya jahat. Kalau mulut suka mengumpat orang, makna confirm hatinya jahat. Kalau mulut suka buat ketenakan orang, maka bermakna hatinya jahat. Kalau tangan dia tulis dekat Facebook benda mengata maki orang, bermakna automatically hati dia jahat. Saya masalah. Dalam hadis Muslim sebut apa? Bila malaikat Jibril ambil hati Nabi, tunjuk ada sikit hitam. Wahai Muhammad, ini merupakan tempat syaitan bersarang. Apa maksud dia? Kalau Nabi pun ada sekelumit warna hitam itu tanda syaitan bersarang, lagikan orang alam budiman. Faham tak faham? Jangan kecil hati. Jangan perasalah you all bagus sangat. Sama depan ni pun. Dalam hidup kita, Mak Saleh kata be the best, don't feel the best. Dalam hidup kita nak elok tak elok ni, you kena buat pastikan yang habis baik. But don't feel you are the best. Jangan perasan you ni baik sangat. Baru kita we are the best of the best in the world. Syaitan, iblis, pasti rasa baik kan? Kan? Asjuduni Adam. Kau nak suruh aku sujud dekat Adam? Uis Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Asjudu li Adam. You suruh aku sembah Adam, sujud Adam. Hey, who am I? Who is Adam? Pasal apa? उसके दिल के अंदर बहुत खराब हो गया. दिल तो पागल है, समझे ना? आपका जॉब नहीं कर सकते हो. क्यों? आपका दिल खराब हो गया. नहीं. Iblis apa agak? Kena iblis apa? Orang alam budiman, iblis apa? Iblis pun juga tak kena. Iblis ni sebaik-baik makhluk, setaat-taat makhluk, tapi kerana ada sedikit sekelumit sombong. Who is Adam? And you know who am I? Asjudu li Adam. You nak suruh saya sujud dekat Adam? Dah dia bertanah yang busuk yang aku pergi ambil dekat dunia orang. Aku buat dia made from api, bro. Pasal apa? Sebab syaitan ini dia suka menyarangkan sombong dalam hidup kita. Kan? Apa nama? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
hari nanti, akhirat nanti, tak ada benda yang boleh tolong kita. Anak, mak, bapak lari, mencirit-cirit lari. Illa istisna. Man humul mustasna? Siapa kecuali dia? Siapa yang dikecualikan? Man atallaha biqalbin salim. Mereka yang datang bertemu Allah dengan hati yang baik. Kan? Cuba tengok ayat ni, saya ambil sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat dimula subhanalladzi, saya ambil surah An-Najmi, surah bintang, ya, ayat 11 hingga 14. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. Nabi Muhammad tidak mendustakan, atau hati Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang dilihatnya? Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupa yang asalnya. Sekali lagi, inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Surah bintang An-Najmi. Allah kata apa? Afatumarunahu ala ma yara. Kamu nak menafikan. Buat apa? Maksud dia, berapa ramai yang tak percaya. Percaya di mana? Iman di mana? Iman di mana? Hati. Maka ulama telah menceritakan kisah ini ialah antaranya iaitu disebutkan, ya, apa dia? Wa kanatil fitnatu irtidadu qaumin kanu aslamu hina akhbarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu usriya bih. Fitnah yang paling besar, tengok ayat apa dalam surah Al-Isra ayat 60. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. الله أكبر. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya Tuhanmu meliputikan manusia dengan ilmunya dan kekuasaannya. Ingat, jangan cakap pandai, jangan rasa hebat, jangan sombong. Allah lebih pandai daripada kita. Dan tiadalah kami menjanjikan pandangan pada malam Mi'raj yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai fitnatan linnas saja. Allah buat benda tu nak uji orang hebat tak hebat hati dan iman mereka. Boleh tolong saya tak? Saya sebut apa tadi masa berhenti tadi? Ingat tak? Apa cerita saya masa berhenti tadi ni? Ha? Apa dia? Pemuda tanya. Masih. Barakallahu fiik. Sahabat ni dia tanya Nabi, adakah pakai cantik, kasut cantik itu sombong? Bagi sahabat ni kan. Betul-betul kalau confuse tanya, jangan duduk diam. Lepas tu guru yang akan jawab tu adalah iblis. Nabi kita, innallaha jamilun, subhanallah, innallaha jamilun yuhibbul jamala
Sesungguhnya Allah itu maha cantik, sukakan kecantikan, pakai yang cantik, pakai yang memaham salah. Tapi Nabi kata sombong ialah dua benda. Ghamtun nasi, batarul haqqi, wa ghamtun nasi. Sombong yang tak ada masuk syurga ialah yang pertama, menolak kebenaran. Sombong yang pertama, menolak kebenaran. Kak, pakai kita aurat, bang, semayanglah. Allah, ingat kau tu ingat semayang dah tentu masuk syurga. Memang dia ni tak layak masuk syurga sebab sombong, dia menolak kebenaran. Itu example and very simple, senang faham. Kak, kenapa tak tahu aurat kak? Pakailah kak, atau orang Islam. Alah, tak mesti yang perempuan kalau tak pakai tutup aurat tu jahat. Maka itulah sombong. Dia bukan pakai kakak tu pakai cantik, itu tak sombong. Sahabat tanya, sombong tidak berkaitan dengan pakaian, tapi hati. Yang kedua, batarul am'ah, yang kedua, ghamtun nas. Maksud dia pandang orang semua ni bodoh belaka, dia seorang cerdik. Biasa dia je pandang orang semua tak ada pakai. Sombong. Dekat Alam Budiman ini, kalau saya tak usahakan suruh ini, tak disuruh dia orang ni. Satu setan lah tu. Lemah, dia tak boleh. Saya ulang balik, pegang formula ni. Be the best, don't feel the best. Hilang sombong. Jadi insya-Allah, kenapa? Sebab nak buang sifat rasa sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk Nabi. Maksud dia nak jumpa Tuhan ni, ya Allah, kena clearly. Nabi Yunus kan, apa doa dia? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. وَكَذَلِكَ لِنُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Dan demikian ayat tadi, siapa orang beriman dia baca, menyelamatkan orang beriman daripada kesusahan. Maka Nabi kata, baca doa Zunnuni, da'watu zinnuni. Berdoalah dengan doa Zunnuni Nabi Yunus AS, la ilaha illa anta tadi ni, maka zahaba ghammuhu wa hammuhu wa farajuhu. Maksud dia semua benda akan hilang. Maksud dia segala, orang kata apa, susah hati, gundah gulana hilang dengan apa? La ilaha illa anta. Pasal apa? Zikir, hati bersih. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan sebut nama Allah hati bersih? Kita nak cuci tak boleh sah. Pergilah Mekah setiap bulan, saya insya-Allah 25 ni pergi Mekah buat jemaah. Pergilah pokok telai dam-dam 10 tong sekalipun, belum tentu hati kau bersih hasilin. Mereka kau wherever you go, sebut nama Allah. Zikr yang pertama ialah bil lisan, kemudian zikir kedua ialah dengan pemikiran kita, ingat Allah. Hati kita ingat Allah. Insya-Allah kita jumpa Tuhan, hati kita bersih. Sebab itu hikmah dia, kenapa disebut, dihalatkan dalam 3-4 hadis tentang peristiwa bedah dada Nabi ni, kait dengan 10 tahun Nabi jadi Nabi, Nabi bersamarak, tentang semua tentang hati. Kenapa? Pentingnya hati bersih. Wallahualam. Berhenti juga ada tempat nak kata bersih pun. Kalau bicara tadi, lepas ni saya pula 45 minit dulu. Tak tahu dah malam ni kubur habis. Besok cuti. Besok cuti. Baik, tuan-tuan, itulah bagaimana apa yang boleh saya simpulkan. Perjalanan Nabi SAW, perjalanan bertemu dengan Allah. Dan itulah hakikatnya kita ni datang daripada Allah, dan kita sekarang ni sedang berjalan pulang menuju Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi untuk pusing itu baru bab yang kedua. Sakslim bab ketiga dan bab terakhirlah kita ambil. Asal dia 5 bab. Saya potong jadi
Jadi 3 bab dia. Bab yang ketiga yang terakhir ni, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya panel moderator kan? Ibrah di sebalik dia, Ustaz. Apa pengajaran yang kita nak bawa dalam kehidupan kita ni supaya boleh kita letakkan dalam kerangka kita ni sebagai mana nak untuk nak menjadi hamba Allah. Terima kasih kepada Ustaz Datuk Nizam. Ayat dalam surah Al-Isra, Datuk Nizam sebut tentang kalimah subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Disebut laylan sahaja, maksud dia hebatnya Allah. Dia tak mula dengan alhamdulillah, dia kata subhanallah. Maha suci Allah ni, makhluk yang paling cepat sebut adalah malaikat. Malaikat kita baca sabbihisma rabbikal a'la, malaikat dulu subhanallah. Kita kat Malaysia tak sebut. Saya di Pakistan dulu masa jadi semayang sana, tak sahabat pada yang mengaji ni lah, imam baca sabbihisma rabbikal a'la subhanallah. Bukan imam tu tak betul. Saya tak jumpa kat Malaysia buat begitu. Kan? Kita nampak alaihissallahu bihakmul hakimin. Saya tak tahu lah mari mana kan. Ada imam tak ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbikal walidayya orang. Ada juga. Tapi imam tu dah berhenti dah. Saya dengar baru ni Jumaat yang terkini dia dah berhenti dah. Sebab dalil mana dia ambil. Janganlah mandai-mandai pula. Kan? Contoh ada gitu. Tapi ada pandangan, tapi dia terlalu zahirkan sangat. Rabbikal walidayya. Itu orang dengar begitu. Macam ada ayat baru pula. Jadi macam fitnah dalam kebaikan bagus, tak masalah. Mai mana tu ni masalah kita ni. Jadi subhanalladzi ni masya-Allah ni contoh dia. Contohlah Datuk ni dah berapa anak? Baru 6. Saya baru 7. Pengusi tadi. Pengusi anak berapa? Tadi Datin PA WhatsApp kat saya kata pengusi tu adik ipar dia. Datin PA ni anak murid saya dah 12 tahun dah di Masjid Mansur Masara. Sejak tahun 2000 berapa sampai sekarang. Kitab dia kat 600 muka surat. Khuluqul Muslim Muhammad bin Al-Ghazali karangan. Satu-satunya kaum ibu saya mengajar hampir 13 tahun adalah Masjid Al-Mukarramah Banasi Damansara. Dan saya tidak ambil kuliah kaum ibu mana-mana tempat melainkan menggantikan penceramah aja. Masjid itu banyak kenangan kaum ibu tu, orang kaya, orang hebat, orang hebat-hebat lah, datuk, datin semua ada. Tapi mereka ni tak sombong tak. Saya sakit dulu 4 bulan. Dia hospital Sungai dia orang ni lah yang pergi hantar makanan ke anak setiap hari. Daripada anak tak boleh makan, dan anak ingat dia masak ke anak sup perut. Sup perut, sup daging lah yang macam tani masak tu. Dan itulah minuman makanan yang boleh telan, yang hilang dekat 30 kilo badan susu. Daging betih dah tak ada, tinggal kulit dengan betih kering je. Dia orang baik, bagi saya tak boleh tinggal. Mereka ni orang yang baik-baik. Walaupun mereka ni orang yang hebat Masya, tapi mereka tak sombong. Mereka sayang Ustaz ni. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat tadi tentang apa sebut tadi ni, saya bila pergi Kelang dah lupa dah apa sebut tadi. Ibrah tadi kan. Jadi contoh dia, anak 6 saya 7, saya patut 9 gagal, meninggal, gugur dan meninggal dalam perut 5 bulan. Itu yang adalah rasa itu ialah kot, tak ada dah ya, stok lain tak ada dah ya. Mungkin ialah bukan pasal takut, cuma yang ada ni agak menakutkan. Jadi sama lah ni, ada gelak korang lah hang sama. Dah tengok muka berkenaan, tengok serban kemas kemai tapi balik rumah ayang lembut sajak. So kita perasan saya selalu guna ayat ni tentang surah Syura. Baca ayat tu. Google tak yang jauh itu bunyinya begini. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukur. أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء
Ayat ini maksudnya Allah sendiri milik Allah yang ada dalam langit dan bumi. Ini kalimat subhanallah. Allah berfirman, yang ada dalam bumi ini milik Allah. Tuan-tuan. Dan ada pasal yang ada sombong ni. Cakap sombong, dengan lelaki sombong, dengan bini sombong, mahir sombong, anak-anak sombong, kakak. Kita lupa kita ada milik Allah. Cuma yang ini sebut. Saya pun nak lihat dengan Allah bercerita macam, iyalah, tengah-tengah cari kan. Ya Allah ya Syah. Allah boleh hapus benda yang tak. Saya kata bahasa pakai salah. Ya Allah Syah meletak Tuhan tak buat apa-apa. Betul tak? Tak apa pun ada ayat tu. Ya mulai kita kahwin, Ustaz ada berapa? 6. Lelaki berapa? 2. Perempuan. Modal balik saya lelaki 5. Perempuan 2. Lanangnya 5, wajahnya 2. Lemah dah. Sedangkan Ustaz, apa kelemahan dia? Mungkin XXY itu. Mungkin berbahaya yang macam ni. Saya lelaki 5, lelaki 2 perempuan. Tak apa, cerita dia. Allah sebut ada orang yang dapat anak. Semuanya perempuan datang. Ada tak? Siapa apa? Ya lupa ya. Lantas tak salah. Nak buat bina dan Tuhan tak salah. Buat tak susah. Kemudian sebut wa ya ada Allah lagi ya Abu Allahu yakni dengan pasangan ni anak-anak laki semua ada tak? Yang ketiga perempuan 2 lelaki, 5 lelaki 2 perempuan. Yang ketiga. Tapi yang bagus sedih wa yaj'alu man yasha'u waqima. Ada orang yang kahwin bertahun-tahun tapi harap tak dapat. Ada tak? Kita kata subhanallah. Lagi kita ada hamba. You don't create something like lawan Tuhan. No. Ayat yang mana ni? Kalau orang ni lebih baik kau dapat jadi orang. Tapi dalam rahim bawahnya kecil, besar-besar dia jadi kemah berbeza ada. Subhanallah. Tengok kan? Siap pun kan? Subhanallah. Sebab ayat yang ini lelaki dan perempuan bercampur jadi kira ni. Subhanallah. Jadi kalau itu tak boleh kita nak fikir lelaki lah. Yang mana dalam orang ini? Hukum Tuhan berkaitan. Dalam orang ini macam mana dia nak ni? Kita tidak boleh nak mengatakan sesuatu. Susah ni tak boleh. Ini orang. Kita ada law, kita ada roh, kita ada bill. Tak boleh. Orang kata dia lelaki pakai boleh. Tak boleh dalam mana. Orang yang dia jalan tak boleh dalam mana. Pasal jiwa jahat, tak rasa nak kesan yang besar, impak hidup dia akan mati. Tak dapat berkat Tuhan, mati dengan ucap. Ni nak bagi tahu adik-adik amam muda-muda kan. Kena ingat. You lelaki jadi lebih gentleman. Jadi perempuan jadi lebih sebagai perempuan. Pakaian, we have a law. We have a syariat. Lelaki, kita ada law, ada syariat. Pasal apa? Sebab Tuhan yang mengatur hidup manusia. Maka tak pelik Tuhan jadikan Nabi Muhammad SAW, dibersihkan hati Nabi, dibawa from Mekah Al-Mukarramah
ke Al-Aqsa, kenapa tak pergi ke Masjid Bercalam? Itu hak Allah. Terimalah. Kalau satu cakap satu, jawapannya dua. Janganlah tunggang terbalik jadi 4. Ini contoh. Batu sahabat-sahabat tuan-tuan sekalian, mana dalam hidup kita kena pegang, tidak ada sifat mustahil pada Allah. Akidah tu. Allahu Akbar. Apa tadi yang bawah ni? Anak orang miskin dapat SPM 13A1. Anak orang miskin di Kelantan dia dapat 17A1. Saya tak kisah Dr. Nur Amalina Bakri tu yang jadi doktor pakar di London sekarang, yang kahwin dengan Mak Saleh tu. Sebab dia anak pengetua sekolah. Tapi Nik Nur Madihah anak nelayan. Apa orang kita kata? Subhanallah. Anak kita macam-macam aset dapat. Dapat 9A je. Lepas tu jangan rasa bangga dengan aset kita. Kita lebih utamakan hak manusia tu lebih daripada Tuhan. Itu Tuhan mertua kat kita. Jadi gila orang yang banyak. Ustaz pun healing. Ada ustaz healing. Ustaz hilang sebulan, 2 bulan. Isteri bawa report polis. Ada juga. Kita tak tahu apa siapa benda ni berlaku. Ya sebab tu bila doktor pakai ustaz, mungkin ustaz ada stres. Dah. Kau jangan beri aku anxiety sudah. Saya kata memang stres itu first. Secondly adalah anxiety. The thirdly ialah depression. Yang tu budak 3 4 cekik adik dia. Umur 10 tahun di Melaka sebab dia depression because of bullies. Saya pelik ke budak MRSM kaki bully, budak sains bully. Dah pasal apa budak bodoh ni? Adik-adik kena ingat. Kau jentik muka orang cerdas, kau tak minta maaf, kau tunggu Allah balas kat dunia. Sebab dia kata power of subhanallah. Allah boleh buat macam-macam kat kita. Fir'aun yang kaya raya pun, Fir'aun yang hebat pun Allah jentik sekejap je. Berapa jentik masuk dalam laut? Mati lemah. Tidak ada benda boleh mengatasi perintah Allah dan kerja ciptaan Allah. Itu antara dia. Yang keduanya kita kena ingat tentang Masjid Al-Aqsa tadi ni. Itu simbol. Masjid Al-Aqsa tak berubah, peta tetap dia panggil Asy-Syams. Yaqa'u al-Masjidul Aqsa fi buldani Syam. Cuma puak-puak haram jadah barat ni dia pecah pada France, Italy, British dan sebagainya. Maka Jordan, Lebanon, Syria, apa lagi, Palestin itu sendiri. Ada tu lagi 4 benda dia negara ni dipecah perintah. Maka Palestin itulah bumi dia yang Nabi kata Syam tumpuan pada Palestin yang ada Masjid Al-Aqsa. Saya setuju sangat, memang bumi Palestin, bumi Al-Aqsa, bumi syuhada. Daripada mula tanah ini terbentang sampailah kiamat. Sebab bila puak-puak mangkuk hayun ni, dia kata, kenapa doa kita tak makbul lah? Kenapa Yahudi Muslim buat? Kenapa Palestin ni asyik kena serang? Kenapa mati syahid? Kenapa Tuhan tak tolong? Adakah ulama-ulama kita ni tak makbul doa dia? Sama ada. Tuhan nak tengok tu. Saya kata subhanallah, jangan dengan doa kita paksa Tuhan redakan benda tu tersebut. Kita kena ingat, jangan paksa Tuhan terima doa kita. Idza arada syai' an yaqula lahu kun, itu jawapan paling baik. Bila nak menang, kita kepala otak kita menang 3-0. Oh, katakan Jordan 4, Malaysia 0. Kita nak buat gitu, menang. Kan? Apa Kyrgyzstan kata ni? Dia 3, Malaysia 4. Oh, Malaysia menang. Kita nampak menang tu fizikal. Tapi kenapa tak nampak menang spiritual? Ramai-ramai
ramai tu yang percaya bukan seorang je Muhammad Isra Mi'raj. Sebab fizikal impossible. Ribuan kilometer nak pergi ke Masjid Al-Aqsa daripada Mekah. Mustahil. Kenapa kita tak baik? Subhanallah, ini Allah suruh fikir sampai spiritual. Apa menang di Masjid Al-Aqsa ataupun orang Palestin, Hamas? Apa dia? Tuan boleh jawab. Anzalallahu sakinata ala qulubihim. Allah campakkan dalam hati mereka ketenangan dalam menghadapi peperangan. Cuba kita tengok. 2019, my friend, kata doktor NGO, dia presiden NGO, dia pergi. Kawan ni anak dia mati 3 lelaki. 3 orang lelaki mati. Okay, biasalah jumpa, bukan terigat lah. Dan yang menyambut tamu, doktor, kita pergi visit, saya sekian orang, dia anak dia mati minggu lepas. Dan ada anak tu seorang yang duduk dalam peti ais. Bila buka je, mukanya senyum, nampak gigi. Dia ambil gambar hantar kat bapak seorang datuk di Penang, kata, Baba mandi jenazah lama kan? Ya. Baba pernah tak tengok jenazah senyum? Biasalah senyum-senyum. Dia hantar gambar ni bapak, push, kata aku tak pernah jumpa lagi mayat bukan senyum, ni dah ketawa dah gini, nampak gigi. Kata kawan kita, doktor, tarik habis peti tu. Bila tarik tengok perut ke bawah ni tak ada dah, nampak terjuntai perut-perut, tapi darah tetap berjalan. Okey, mereka cerita pergi jumpa ayah dia, 2-3 orang, anak dia meninggal. Tak boleh konon-konon kita tak ziarah tuan, anak tuan meninggal. Dia relax je. Thank you, alhamdulillah. Saya tak rasa apa-apa pun, sebab kita ni pun milik Tuhan. Satu motivasi, inna lillah sebenarnya cukup dah Ustaz. Dia kata, doktor, jika saya ada anak laki lagi, saya akan wakafkan anak saya untuk mati. Pasal apa? Tuhan campakkan, Tuhan menangkan hati mereka dengan ketenangan. Sebab itu, sehari lebih kurang 50,000 anak-anak yang baru dilahirkan. Mereka ni dengan isteri mereka ni, biasa sama isteri benar halal, menjadi subur dalam perang, makan rumput, makan kotak, makan benda, tapi beranak tu elok je jadi. Pasal apa? Tuhan bagi mereka kemenangan. Yahudi dia lawan benda tu. Yahudi dia kaji, memang cantik. Dia bukan macam kita Yahudi ni, tapi dia kajian dia berdasarkan aset dia, fizikal, tapi spiritual dia tak nampak. Allah tolong. Ini contoh tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ada masa, ada duit, pergilah Palestin, pergilah Al-Aqsa. Al-Aqsa ni boleh masuk, tapi sekarang ni cuma ada pandangan ulama'-ulama', dia tak izinkan pergi dalam keadaan waktu macam ni. Taklah kita bawa orang melancur, tengok banyak orang, kita balik. Nakkan orang sana teruk kena hujani peluru dan sebagainya. Ada pandangan-pandangan yang terkini lah, mu'asarah, banyak pandangan. Dia kata nanti dulu, pergi kemudian, biar tenang betul-betul. Memanglah kita tenang betul-betul, memang tak ada tenang lah, sebab memang berperang. Itulah Palestin, bumi syuhada, bumi yang mana Nabi kata malaikat turun hari-hari, turunkan rahmat, kata orang-orang Syam, bukan kat alam budiman ni, di alam Palestin. Hadis sahih sebut. Dan Yaman, Nabi kata, Allahumma barik di Syam, Allahumma barik di Syam, Allahumma barik di Syam. Ya Allah, berkatilah Syam, berkatilah Syam, berkam semua Yaman dan negara Yaman. Waktu Yaman apa berkat dia? The golden liquid yang terbaik dalam dunia, tidak boleh lawan negara Yaman. Apa dia? Madu. Kan? Tak boleh main lah madu-madu Malaysia. Madu Malaysia ni banyak asid. Sebab hujan. Sebab lepas pun kecil manis. Sebab dijamu dengan gula. Berpasal apa pernah pergi tak? Jamu dengan ayak gula. Jadi lebah tu pun kecil manis. Lagi kaki bergada tu lebah tu. Nampak tak? Bukan nak inal ni, tapi nak yang terbaik kerana berkat doa Nabi. Subhanallah. Itu antara dia. Jadi tuan-tuan, carilah kalau malam ni minta derma, nak bagi dia payah. Ya, derma, tuan-tuan, derma. Saya belajar 7 tahun di Pakistan, bukan duit mak ayah saya tak bagi. Tok saya susah, depa susah.
Yang bagi duit kat saya ialah orang Shah Alam Action 3 dan orang Taman Wati Fasa 5 Ulu Kelang. Mereka dua ni bagi kat saya duit sampai 7 tahun. Darah daging saya 99.9% adalah duit daripada orang ni. Dua-dua kita pass away. Ni kan, Muhammad Azmi, Cik Din dan Tuan Haji Mustafa. Dua tu meninggal dunia. Kita sebut nama dia orang. Saya ceramah malam besok, 4 hari 3 malam saya atas pelayaran Islamic Cruise Serena apa nama ni, Itali, kapal Itali yang 16 tingkat tu. Saya dengan 200 jemaah naik kapal dengan Ustaz Syed Nur Syam dan Kepala Rehan. Kita buat program muzik, forum bermuzik. Maksud dia, mereka menyanyi nasyid, saya akan olahkan nasyid dia orang. 200 orang. Bukan buat benda maksiat, walaupun ada 2,000, 3,200 orang, 800 tu adalah pokok pelik-pelik, tak apalah tu kapal, 4,000 orang kapal. Costa Serena. First masuk dalam Malaysia, bulan ni. Dan baru umur 5 tahun kapal ni. Jadi, batu balik hari Senin, Selasa ada program, Rabu ada program, Khamis bawa jemaah satu bas untuk pergi ke Mekah, balik 5. 6 bulan 2 cuti lagi banyak. Saya bukan kata saya ni ceramah banyak mana, tapi nak beritahu setiap inci, every movement yang saya buat hari ni, mereka orang dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Amin. Yes, mereka dengar. Malaikat pula beritahu, wahai Muhammad Azmi, dapat pahala. Hasrin berceramah dekat surau Raudah, apa nama ni, di dekat Alam Budiman ni, ceramah lebih kurang sejam, lebih kat 2 jam dengan Ustaz Datuk Nizam. Dia ceramah untuk dewan. Dalam hadis sebut, malaikat every day sampai, wahai saudara, ya, aku diperintahkan oleh Tuhan untuk naikkan derajat kamu hari ini. Apa puncanya? Puncanya kerana amalan orang yang kamu support dulu. Dia sebutlah saya, punca amalannya kerana anak kamu bersedekah atas nama kamu. Yang sombonglah bang. Kita tak pernah bagi sedekah dekat masjid. Saya rasa payah nak niat tema ayah. Hampa duk nampak wakaf je. Itu kata jahil. Para sahabat bila mak bapak mereka mati, dia hadis Bukhari Muslim, ada Nasai, ada Abu Daud, semua banyak hadis. Ya Rasulullah, mak kami meninggal. Kami tak sempat berjumpa sebab kami berniaga. Boleh tak dengan harta yang ada kami sedekah dan nama mak bapak kami? Nabi kita tasaddaq anha. Sedekah. Adakah kami dapat pahala? Dapat pahala. Bebaskan siksaan dalam kubur. Jadi jangan buat gitu. Kita kata apa? Allah kata dia, mak bapak mati okey dah saya, tak payah pergi derma dah, lega dah. Tidak, 500 bulan kena hantar. Oh tidak, mak bapak sebulan. Dia buat tu iya. Mak hamu ni ngadu neduh. Kok sesat? Kalau otakmu kata dia. Bila makmu meninggal, makmu mati, mana kamu kena sambung derma tersebut atas nama mak kamu. Lepas tu Pak Din tu, siapa tahu dia bagi bil elektrik? Tak tahu. Lepas tu benda bila dia buat kerja raya, tak perlulah bagi tahu ke orang. Kata elektrik dia orang bayar. Nah, siapa bayar? Dia buat bodoh je. Lepas tu Allah pilih mati nak husnul khotimah, tapi kedekut piang. Sebulan lebih kat masjid RM10 mangkuk ayun. Sebulan derma kat masjid RM10. Tambah-tambah hampam terkedarah rokok. Tu geram lah tu. Rokok benda bodoh tu boleh hisap. Benda Tuhan kata benci. Jangan masuk masjid orang buat benda makruh. Kita sambut je masuk. Tuhan benci. Sorry to say. Tapi kalau you isap rokok, tak apalah, tak baik isap rokok. Tapi derma biar lebih daripada bayaran kotak rokok berbelanja setiap bulan. Kalau rokok 2 hari sekotak, harga RM30, 10 kali beli, 300. Hampa kena derma sama je, lebih 300. Baru hantar anak. Gentleman. Saya cabar you all. Saya cabar wallahi. Isap rokok, isap. Tak apa, makruh. Isap. Tak apa. Tapi ingat, kalau 2 hari sekotak, rokok sekarang berapa sekotak? Berapa? 17. 2 kali 2 hari 10 kali beli 15 kali beli lah. Maknanya kalau RM20 RM450.
hampa kena bayar kat masjid balik RM451 lebih. Tuan-tuan, saya bukan cakap main membohong dan buat kita orang buat kajian. Saya nak tanya apa manfaat? Kalau hampa benda makruh, hampa boleh belanja ratusan ringgit. Benda makruh, faham tak makruh? Dibenci. Tuan-tuan dengarlah nasihat dia ni. Saya bisa okor dulu. Sebelum belajar lah. Belajar agama. Masa belajar agama bisa juga. Setahun pertama tu di Pakistan. Curi. Lari. Dengar basuhan dalil-dalil hujah. Allahu Akbar. Benda hulu. Benda makruh, benda hulu. Memanglah makan petai tu lain cerita. Itu benda ni benda yang azali lagi dah. Ni benda yang jelas sebut. Tak ada manfaat. Petai ada gak vitamin dia. Rokok. Saya tak rokok sebab bila saya jalan laju sikit sebab asap keluar ke punggung. Kalau tak buah nerajang sudah boleh tak. Nampak? Ni contoh-contoh. Nak isap silakan, tapi ingat bang. Ni, kak, terbuka sikit kak. Lama kembang dada aku sebelah ni. Tanya hati dia sendiri. Allahu Akbar. Sebab sedekah ni bantulah bagilah. QRP. Saya ceramah UTK Bukit Aman satu hari. Buat kat Masjid Bukit Aman. Saya takjub sebab Masjid Bukit Aman tu setiap tempat sujud ada e-wallet touch and go. Ini tak ada. Itu dia. Kat tiang. Zaman canggih ni, kak, kak, akak pernah dengar ke mak ayah kita pesan? Yam, leha, kia, tun, besar. Nanti kalau duit lebih-lebih hang kerja tu hang derma dekat masjid sebulan 20 cukup dah. Mak bapak pun tak pernah pesan kat kita. Big mistake dalam wasiat yang kita buat. Jadi tuan-tuan sekalian, telefon anak-anak. Masjid atau surau Raudatul apa ni? Firdaus. Firdaus. Nama bukan main, Taman Firdaus. Kan? Alhamdulillah. Raudatul Firdaus ni masjid tadi tu nak beritahu apa? Batu dalam Fatwa Azhar. Masjid ni sebut dalam Al-Aqsa tu nak bagi simbol jaga bagi elok. Jaga bagi elok. Jaga macam mana? Pertamanya duit letak situ, yang keduanya masjid bersihkan, yang tiganya masjid percantikkan, yang keempatnya orang perempuan masjid ni ada tempat yang orang perempuan boleh masuk basuh pakaian sejadah dan sebagainya. Contoh, tak apalah walaupun kita pangkat tinggi sekalipun. Sebab apa? Sebab masjid is Baitullah. Tengok tuan-tuan diam sebab apa ni? Dia rokok tadi ke? Janganlah cakap tegur sikit dah koyak. Relax je. Cakap sikit koyak. Memang kau harap je lah orang jadah kat tu. Janganlah pintu. Saya kata tuan nak isyahat terpulanglah. Tapi benda tu makruhun. Fatwa dunia dan kebangsaan haram. Tuan-tuan tolong fahamlah benda tu. Saya berhenti masalah fatwa. Kita walaupun ustaz, hebat macam mana? Tak boleh buat fatwa. Nampak kan? Jangan bergaduhlah masalah Ashabul Kahfi ni Kristian ke siapa, tak payahlah. Kan? Tak payah. Yang nak bergaduhlah apa nama ni pokok ni macam, tak payahlah. Benda yang kecil ni pun kita tak boleh nak buat. Pasal apa? Hati kita. Saya mudah je. Tiap-tiap tahun saya bincang surah Mi'raj, saya tak cerita orang-orang. Ada lagi tentang kenapa Nabi Adam yang pertama, kenapa Nabi Isa, Nabi Yahya lagi kedua, kenapa yang ketiga Nabi Idris. Ada hadis-hadis dalil-dalil dia. Pandangan-pandangan ulama-ulama yang hebat. Kenapa letak Adam dulu, Idris dan Yahya, Isa dan Yahya, kemudian di hujungnya Ibrahim AS. Ada sebab. Khalilur Rahman, ada sebab. Yang sudut perjuangan dan pengorbanan. Yang Nabi-Nabi lain tak terasa macam mana Ibrahim. Nampak kan? So insyaAllah hari tepat sampaikan. Tambah hanya banyak tuan-tuan ya. Saya akan sebut rokok ni rasa macam seriau sikit. Marah. Lepas ni tak panggil. Yang lu panggil bersyarat ni AJK ada 10. 6 serokok, 4 tidak. AJK kita panggil saksi.
Saya rasa kita dah panggil di bulan lepas. Kita panggil ustaz yang lain pula ya. Adanya perempuan ni. Bukan surau ni. Raudhatul Naim. So insya-Allah jumpa lagi yang baik datang daripada Allah dalam masa mudahnya. Tuan-tuan sekalian, jaga hati elok-elok dengan zikrullah. Di mana-mana ingat ke Tuhan kau. Dah masih banyak Allah ni. Kan? Oh bang, ada lelaki suami balik pergi isteri hantar bini pergi kerja pejabat, korporat ni kes saya. Petang tu bini hantar, hello you tak payah ambil I rasa inilah hari terakhir buat kita bersama. Suami kata pasal apa bini? Pipi tengok bini tak ada, 5 bulan baru jumpa. Laki orang, jantan orang, gila bini orang, teruna minat bini orang, anak dara laki orang tu boleh tahan kira jugalah, boleh kahwin. Tapi kalau bini orang dengan jantan orang atau bujang orang, apa nak buat hukum dia? Nampak tak? Ini contoh anak mak Tafiz, mak berzina dengan ex-boyfriend. Ini kes saya. Seorang ibu di Batang Berjuntai WhatsApp saya, telefon saya, Assalamualaikum Ustaz, saya ni nak buat pengakuan sikit. Apa dia? Anak saya mengandung ni sebenarnya bukan anak suami saya, anak pensyarah universiti ... Dia kata berani apa cakap itu? Saya dah rasa macam stres Ustaz. Dan anak saya yang bongsu sekarang ni pun wasit hubungan saya dengan dia. Tengok saya apa? Kata agak-agak saya relax kan? Telinga ni dah rasa macam pekak sebelah sebab emosi. Allah. Dia pergi jogging kat satu tempat tu, dia jumpa pak ua dia, minum, lepas tu sekian-sekian. Kak, suami bagus yang ramah, lembut, cakap lembut, tak pernah tinggi seorang dengan bini dia. Balik barang tu, dah masak, tak masak. Kau ni buat apa kau orang ni? Kau ingat aku ni tengah kayu ke? Masak pun tidak. So terkejut, pasal apa? Rupanya kena buatan orang. Tapi nak buang sihir bukan makan 2-3 bulan, tahun bang. Tak, abang-abang sekalian, saya ajar sikit boleh? Boleh? Setiap pagi jangan tinggal baca 3 qul 3 kali. Setiap pagi, hadis Nabi sebut saya tak sebut riwayat siapa, tapi inilah insya-Allah saya akan amalkan hadis di sahih ataupun hadis yang hasan. Setiap pagi adik-adik pergi periksa, pergi sekolah semua, tolong kadang-kadang orang kianat kita, orang bully kita. Ya, ada doa yang lebih dahsyat lagi, itu antara saya dengan individu lah. Pagi lepas subuh jangan lupa amalkan ayat kursi, kemudian 3 qul 3 kali pagi, dan petang jangan lupa. Kemudian bila nak keluar ayat semayang, adik pergi sekolah, kakak pergi mengajar, dalam bahasa koma atas, wajib berwuduk sebelum keluar dari rumah. Ambil semayang elok. Saya pergi ceramah pun saya pastikan saya ada semayang. Walaupun waktu tu ceramah pukul 9 pagi, bukan semayang pun. Keluar tu saya wajibkan kalau boleh saya ada yang semayang. Yang kedua, yang tiganya ialah bila keluar dari rumah, tolong jangan tinggal kalimah Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Boleh kuat tak? Okey, baca 1, 2, 3. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Sekali lagi, one more. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Susah ke senang? Pasal apa tu dia buat? Pasal ni hati. Nabi kata apa? Malaikat akan suruh hudita, uqita, kufita, tanahalahu anhu syaitan. Siapa baca doa tu, apa malaikat kata? Kamu dapat petunjuk, kamu dapat perlindungan, kamu dapat kecukupan rezeki, dan syaitan tengok orang yang buat benda macam ni, tanaha anhu, syaitan akan beredar pada kita. Sihir, ain, apa benda? InsyaAllah, yakinlah. Sebab Nabi tak pernah pembohong. Ingat, Abu Bakar Siddiq kata pada dia,
la in qala Muhammad laqad sadaqa. Apa saja yang keluar dari mulut Muhammad SAW semuanya betul. Yang tak betulnya adalah hati kita. Wallahu alam, yang baik Allah, yang lemah saya. Ada kalimah-kalimah yang terkena pada mana-mana pihak dalam bicara kami pada malam ini, itu hanya berkebetulan semata-mata, tidak yang hidup atau yang bakal mati. Siapa-siapa terasa pada muka, itu je lah. Wallahu alam. Akhir kata, pantun 2 kerat, ingat 2 tahun kontrak Radio Sinar Sepah tu, ya, 2 tahun 15 ke 17, 2015 2017, sebut pada pucuk paku ubi kayu. Thank you, I love you. Itu je lah. Wallahu alam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Baik, para hadirin sekalian, jadi sebagai sedikit sikit dalam 2 minit boleh ya, sebagai kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan pada malam ni, kita tak sampai lagi tuan-tuan pensyariatan solat ni lagi ya. Jadi bila masuk saja Isra Mi'raj ni, sebagai kesimpulan dia maknanya ulang tahun kita memperingati pensyariatan ibadat solat. Jadi macam mana kita nak buat? Perbetulkan ibadat solat. Nak cerita Isra Mi'raj takkan habis tuan-tuan. Mana perjalanan yang terlalu banyak untuk kita nak berbicarakan. Jadi mudah-mudahan apa yang kami bicarakan pada malam ini sekelumit daripada apa yang Nabi lalui dalam perjalanan yang menjadi ibrah kepada kita semua, untuk sama-sama kita renung-renungkan dan fikir-fikirkan bersama. Tadi Ustaz Slim pun ada pantun. Saya pun nak pantun juga Ustaz. Esok saya nak pergi Dubai. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.